warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kita nikmat dan hidayah sehingga dapat bisa kita berkumpul pada siang ini. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan pengertian nikah daripada praktikum tentang nikah. Baiklah, perkahwinan atau nikah menurut bahasa ia berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul, iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam, perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya. Perkataan ini bermaksud perkahwinan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Hukum perkahwinan di dalam Islam. 1. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke lembah maksiat, iaitu zina dan sebagainya, sedangkan ia seorang yang mampu. Di sini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar, mas kahwin dan mampu nafkah kepada bakal isterinya. Dalam permasalahan ini boleh didahulukan perkahwinan dari naik haji kerana gusar penzinaan akan berlaku. Tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat haji yang wajib perlu didahulukan kerana beliau seorang yang berkemampuan dalam segala aspek. Kedua, sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. 3. Harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin, dan ini merupakan hukum asal perkahwinan. Manakala makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah, batin dan lahir, dan ia sendiri tidak berkuasa, namun tidak punya keinginan berkahwin serta akan menganiaya isteri jika dia berkahwin. Manakala haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir, dan ia sendiri tidak berkuasa, tidak punya keinginan berkahwin serta akan menganiaya isteri jika ia berkahwin. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir, tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, sama ada ia kaya atau tiada nafsu yang kuat. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfat din falyattaqillaha fima baqi. Jika seseorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh kerana itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh yang tersisa. Hadis riwayat Tirmizi. Mengikut pandangan ulama, pengertian menurut istilah pula, ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Namun ulama Syafi'iyah menyebutkan bahawa pernikahan adalah suatu akad dengan yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Ulama Malikiyah menyebutkan bahawa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Dari Saleh
Al-Utsaimin berpendapat bahawa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih. Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah menjelaskan bahawa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban di antara kedua. Jadi itulah pengertian nikah yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Assalamualaikum, saya Fakirtun. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi mengenai rukun nikah dalam Islam. Jadi secara umumnya rukun nikah ni adalah segala perkara yang termasuk bahagian dalam proses pernikahan. Jadi kalau salah satu daripada perkara tersebut tidak dipenuhi, maka akad nikah tersebut akan terbatal atau tidak sah. Baik, adapun rukun nikah itu terbagi pada 5 perkara. Yang pertama, harus ada calon mempelai laki-laki ataupun calon suami. Yang kedua, harus ada calon mempelai perempuan atau calon isteri. Rukun nikah yang ketiga adalah wali. So, wali ni adalah orang yang menikahkan seorang perempuan. Wali terbahagi kepada 2. Kita ada wali nasab atau keturunan. Kita ada wali hakim. So, untuk wali nasab pun terbahagi kepada 2 lagi, iaitu wali mujbir dengan wali bukan mujbir. Kalau wali mujbir ni contoh dia adalah bapa dan datuk. Kalau wali bukan mujbir, selain bapa dan datuk, sebagai contoh saudara lelaki sekandung ataupun saudara lelaki seibu sebapa. Istilah dia sama je lah, 2 tu. Untuk wali hakim ni adalah mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menikahkan seorang perempuan disebabkan ketiadaan wali atas sebab uzur syar'i lah, adanya uzur syar'i. Rukun nikah yang keempat, kena ada 2 orang saksi. Okey, saksi ni dia kenalah seorang, yang pertama seorang yang beragama Islam, yang kedua dia kenalah laki-laki, seorang lelaki, yang ketiga dia kenalah baligh, dia kena adil, seorang yang adil, dan memahamilah lepas akad tu. Hikmah ataupun tujuan lah mengapa ada saksi dalam rukun nikah. Saksi ni pun tersenarai dalam rukun nikah. Yang pertama, fungsi seorang saksi ni adalah untuk menyaksikan pernikahan tu, akad nikah tu. So kalau ada saksi dalam tu, kita akan dapat mengelak fitnah. Sebagai contoh, ada situasi kalaulah tanpa ada saksi dalam pernikahan tu, si calon mempelai laki-laki ni keluar berduaan dengan calon isteri, sedangkan mereka sudah halal tapi orang tidak tahu yang orang sudah bernikah. So orang akan fitnah lah, kenapa orang pegangan tangan macam tu kan. So itulah tujuan dia saksi, untuk mengelak fitnah dan untuk mengiktiraf majlis akad tu. Rukun nikah yang terakhir, apa dia? Ijab dan qabul. So ijab dan qabul ni, inilah yang orang selalu cakap, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Fulana binti Fulan, dengan mas kahwin berapa-berapa sekian-sekian lah kan. So itu ijab yang disampaikan oleh wali. Kalau qabul ni pula yang disampaikan oleh calon mempelai laki-laki tadi, maksudnya dia menerima. Sebagai contoh ayat yang selalu kita dengar, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kahwin sekian-sekian, berapa ribu rupiah, berapa ratus ringgit dan sebagainya. So itulah ijab qabul secara ringkasnya lah. Jadi rukun nikah tadi Islam ada 5. Yang pertama, mesti ada calon mempelai laki-laki ataupun calon suami, kena ada calon mempelai perempuan ataupun isteri, kena ada wali, kena ada 2 orang saksi, dan juga ada ijab dan qabul ataupun akad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Fakur Hafiz bin Irfan Afandi. Pada hari ini saya akan menyambung perbahasan mengenai syarat-syarat sah nikah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah nikah?
Syarat sah nikah ialah perincian syarat yang perlu dipenuhi bagi setiap rukun nikah. Jika anda berbicara berkenaan dengan pengantin pria ataupun calon suami, jadi apakah yang perlu ada pada pengantin pria ataupun calon suami tersebut bagi memastikan perkahwinan itu adalah sah? Inilah apa yang dimaksudkan dengan syarat-syarat sah nikah. Jadi kita akan membincangkan berkenaan dengan syarat-syarat sah nikah bagi pria, syarat-syarat sah nikah bagi wanita. Antara syarat-syarat sah nikah bagi lelaki ialah yang pertama adalah Islam. Seorang lelaki itu mestilah Islam dan bukan kafir ataupun murtad. Yang kedua adalah lelaki yang tertentu. Yang ketiga adalah bukan mahram dengan isteri, kerana isteri itu tidak boleh dinikahi dengan mahramnya. Dan jika ia berlaku, maka ia adalah salah satu perbuatan yang menyalahi syariat. Yang keempat ialah bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Yang kelima adalah dengan relaan sendiri dan bukan secara dipaksa. Yang keenam adalah mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut. Yang ketujuh adalah mengetahui bahawa perempuan itu boleh dan sah untuk dinikahi. Dan yang terakhir ialah tidak mempunyai 4 orang isteri yang sah dalam satu masa, kerana syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah dengan boleh mengahwini 4 orang isteri sahaja. Yang seterusnya ialah syarat-syarat sah nikah bagi wanita. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah bukan khunsa, yang ketiga adalah perempuan tertentu, yang keempat adalah tidak dalam iddah, yang kelima adalah bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Yang seterusnya adalah berkahwin dengan rela hati, bukan secara paksaan. Yang seterusnya adalah wanita tersebut adalah bukan mahram kepada suami yang ingin dikahwininya. Yang seterusnya adalah bukan isteri orang ataupun masih dalam keadaan isteri orang, kerana seorang isteri itu tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Jadi yang disebut sebentar tadi ialah syarat-syarat sah nikah bagi lelaki, wanita. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya kita bergerak kepada materi berkaitan syarat-syarat untuk menjadi seorang wali dan jenis-jenis wali yang ada. Sebelum kita masuk lebih dalam berkaitan syarat-syarat wali, perlu kita ketahui bahawa apa itu wali. Jadi pengertian wali dari aspek pernikahan bermaksud merupakan seorang teman qarib atau pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki kepada pengantin perempuan tadi. 6 syarat-syarat sah menjadi seorang wali, iaitu yang pertama mestilah seorang yang beragama Islam. Yang kedua, mestilah baligh, iaitu berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Yang ketiga ialah mestilah berakal, di mana orang gila ataupun orang yang dalam keadaan mabuk atau orang yang terlalu bodoh tidak sah untuk menjadi seorang wali ataupun tidak layak untuk menjadi seorang wali. Yang keempat ialah mestilah mereka itulah seorang lelaki. Yang kelima ialah adil. Adil di sini bermaksud mereka yang tidak melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa-dosa kecil secara berterusan, ataupun mereka yang melakukan sesuatu perkara yang merosakkan atau menjatuhkan nilai diri, membuang air kecil di jalanan ataupun keluar bersiar-siar secara telanjang, apa-apa pun perkara yang boleh mengaibkan diri. Yang keenam ialah merdeka, iaitu mereka yang bukan tergolong di kalangan hamba. Sekarang kita bergerak kepada jenis-jenis wali. Jadi secara umum wali terdapat 4 pembahagian, iaitu yang pertama wali mujbir, wali aqrab, yang ketiga wali ab'ad, dan yang keempat ialah wali hakim atau wali raja. Wali mujbir, iaitu mereka yang boleh mengahwinkan anak perempuan mereka, iaitu yang perawan ataupun yang masih anak dara, tanpa keizinan pengantin perempuan tersebut. Sebagai contoh, bapa dan atuk sebelah bapa. Yang kedua ialah wali akrab. Iaitu wali akrab ialah mereka yang terdekat mengikut susunan yang berhak dan layak untuk menjadi wali. Sebagai contoh, adik-beradik kepada pengantin wanita tersebut dan juga anak saudara
kepada pengantin wanita tadi. Yang ketiga ialah wali ab'ad. Ini wali yang jauh sedikit mengikut susunan yang layak dan berhak menjadi wali. Contoh moyang saudara ataupun datuk saudara. Wali ab'ad ini diperlukan ketika wali akrab tadi tiada. Yang keempat, yakni yang terakhir, merupakan wali raja ataupun wali hakim, di mana wali raja dan wali hakim ini merupakan seorang sultan ataupun raja yang beragama Islam dan merupakan seorang wali kepada pengantin perempuan tadi yang tiada wali. Jadi oleh kerana tugas yang sedia ada sebagai seorang sultan ataupun raja menyebabkan mereka ini memberikan amanah kepada qadi-qadi ataupun pendaftar-pendaftar yang ada bagi setiap daerah ataupun setiap negeri bagi menguruskan permasalahan bagi pengantin perempuan yang tiada wali. Okey, baiklah, sekarang kita akan masuk ke topik kelima, iaitu syarat-syarat saksi pernikahan. Untuk kita faham dengan lebih mudah, kita akan bagikan kepada dua, iaitu syarat dasar dan syarat teknis. Untuk syarat dasar yang pertama adalah beragama Islam. Hal ini kerana 4 mazhab bersepakat bahawa syarat paling utama dalam saksi sebuah akad nikah adalah keislaman para saksi. Syarat dasar yang kedua adalah taklif. Taklif dapat dibahagi kepada dua, iaitu berakal dan baligh. Ini seorang saksi itu mestilah mempunyai akal yang waras dan cukup matang untuk mengendalikan sesebuah saksi akad perkahwinan. Syarat yang ketiga al-adalah, iaitu seseorang saksi itu haruslah mempunyai sifat yang adil untuk mengendalikan saksi sebuah perkahwinan. Para ulama mendefinisikan adil ini iaitu man takunu hasanatu ghalibatan ala sayyiati, iaitu mereka ini melakukan kebaikan lebih dominan daripada keburukannya. Syarat yang keempat adalah minimal 2 orang saksi. Yang ini bermaksud jika hanya ada 1 orang yang menjadi saksi, maka tidak mencukupi syarat pernikahan yang sah. Syarat yang kelima adalah 2 orang saksi itu haruslah berjantina laki-laki. Hal ini kerana persaksian seorang wanita itu tidak boleh diterima meskipun didatangkan 2 orang saksi wanita yang baik, tidak boleh menggugat kedudukan seorang saksi laki-laki. Hal ini juga telah menjadi sunnah Rasulullah SAW, yang mana baginda tidak memperkenankan persaksian wanita dalam 3 hal, iaitu masalah hudud, masalah nikah dan masalah talak. Syarat yang keenam dalam syarat dasar adalah seorang saksi itu haruslah merdeka kerana seorang hamba sahaya ataupun budak tidak mempunyai hak dalam persaksian ataupun pengadilan. Baiklah, untuk syarat teknis pula mudah untuk kita rangkumkan, iaitu sihat pendengaran, sihat penglihatan, mampu berbicara, memahami bahasa kedua-dua belah pihak, mestilah dalam keadaan sedar, dan yang terakhir bukan anak daripada salah satu ataupun kedua belah pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adibah binti Muhammad Jafri akan meneruskan penerangan seterusnya, iaitu syarat ijab dan kabul. Salah satu agar pernikahan menjadi sah adalah adanya ijab dan kabul. Proses ijab kabul ini bisa dikatakan proses serah terima, kerana dari orang tua ataupun wali dari pihak perempuan yang hendak melepaskan puterinya untuk dinikahkan kepada sang pengantin laki-laki. Proses ijab kabul ini diucapkan oleh ayah daripada pengantin perempuan dan kemudiannya akan dijawab oleh pengantin laki-laki, iaitu calon suami. Ijab kabul ini menjadi salah satu momen sakral dalam pernikahan, terutamanya bagi pengantin laki-laki. Jika ada kata salah dalam proses ijab kabul itu, maka otomatis pernikahan itu dianggap belum sah. Oleh demikian, amatlah penting untuk kita mengetahui ataupun mempelajari proses ijab kabul yang benar agar tidak berlaku kesilapan dalam pernikahan nanti. Dalam proses ijab kabul, wali akan bersalaman dengan calon suami. Setelah itu, wali dari mempelai perempuan akan mengucapkan kalimat seperti berikut. Saudara, nama penuh pengantin lelaki, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama anak perempuan ataupun nama pengantin dengan mas kahwin berupa mahar ataupun mas kahwin dibayar tunai. Setelahnya, pengantin laki-laki langsung menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya nama pengantin perempuan dan mas kahwinnya yang tersebut tunai. Itulah lafaz ijab dan kabul yang harus dikuasai oleh wali daripada pihak perempuan dan juga calon pengantin laki-laki.
Baik, itu sahaja sedikit penerangan tentang syarat ijab dan kabul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari